Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال الشيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Inilah isyarat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza alimtum misla syamsi fashhadu." Artinya, apabila kamu ketahuilah terang seperti matahari nyatanya, maka naik saksilah kamu, yakni tiada lagi syak dan tiada zon dan tiada waham, semata-mata yakinlah. Tiada waham tu, semata-mata yakinlah kamu. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala masih beri kelangsungan hayat hingga ke saat ini. Alhamdulillah, limpah kurnia dia beri kita Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, limpah kurnia anugerah dia juga dapat kita melakukan taat, meninggalkan larangan dia. Dengan sebab kita dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, dapat kita dibesarkan mengikut ajaran Islam. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keterbukaan hati, kehalubaan, keinginan untuk nak belajar, nak faham pelajaran agama ni. Alhamdulillah, syukur diberi kita kehalubaan, keseronokan untuk mengenal Allah Ta'ala, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi kepada kita nikmat bertemu dengan orang-orang yang boleh menunjukkan kita jalan sebenar. Alhamdulillah,
syukur diberi pada kita. Berbagai lagi nikmat dan lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala berikan sedar kita untuk mensyukuri imun nikmat. Itulah Allah disedarkan kita, diingatkan kita, diberi kita cerah hati sanubari untuk sentiasa mentauhidkan Dia di hati. Alhamdulillah. Sambungan kita pagi ini lanjutan daripada apa yang telah disebut oleh pengarang ni, kesimpulan iman yang ada 68 tu, yang bila kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sepatutnya mesti ada 68 simpulan iman tu, kefahaman mantap apa yang termasuk dalam 68 dalil nakli aklinya. Itu ibarat macam diikat kemas, itulah dipanggil aqaidul iman. Dan yang terdekat dia bicara, dan kita bicara akhir malam tadi mengenai status orang yang kalau disebut la ilaha illallah ni tapi tak faham apa-apa pun daripada aqaidul iman ni, istilahnya memang jahil, bahkan hukum ahli maksiat, fasik. Atas kata taklid ni kalau memang dia faham satu-satu tapi tak boleh dalil. Tapi kalau tak ada langsung pengetahuan ni, Masya Allah, ayat ni kalau sebut kasar tu, tobatlah kita, sedarlah kita, mengajilah balik bagi faham. Kalau dah lepas ataupun dah lalu tapi masih belum faham, wajib ulang balik, faham kan pasal nak tak nak, suka tak suka, dapat tak dapat, mesti bagi dapat. Pasal memang wajib bagi dapat, memang wajib bagi faham. Tak ada dah matlamat hidup kita ni yang kita nak kena bersungguh-sungguh bagi dapat, melainkan dapatkan tauhid Allah Ta'ala. Dapatkan boleh ada ilmu untuk syuhud Allah Ta'ala. Itu bunyi bahasa itu sikit. Dapatkan ilmu, dapatkan pelajaran, dapatkan pendidikan, dapatkan latihan, tunjuk ajar. Mesti pula tu dilatih, diasuh supaya boleh musyahadah dengan Allah Ta'ala, boleh hadir hati ke Allah Ta'ala, boleh sedar ke Allah Ta'ala setiap masa. Alhamdulillah kita dijadikan daripada orang yang bersungguh masih untuk nak belajar, nak faham dan sentiasa nak mencapai ke arah matlamat, nak ibadat ke Allah Ta'ala, nak kenal Allah Ta'ala. Dengan kenal itu sentiasa menzahirkan kefakiran dan keberhajatan diri kita kepada Allah Ta'ala. Duk fakir. Dengan adanya perasaan macam ni, yang ni barulah berarti sampai matlamat hidup kita untuk menzahirkan keabdalan diri pada Allah Ta'ala. Isyarat pada Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ni melainkan hikmah daripada terjadinya kita tu, maka hendaklah kita kenal, mengabdi diri pada Dia. Macam mana nak abdi diri? Kenal siapa kita, siapa Allah Ta'ala. Yang kita ni tak ada memiliki sifat ilah sekalipun. Allah juga la ilah dari sudut zatnya, sifatnya, perbuatannya, miliknya. Kita ni sentiasa fakir sudut zatnya, berhajat pada yang menjadikan. Begitu juga fakir sudut sifat, perbuatan yang kita tak ada upaya melainkan Allah Ta'ala beri. La quwata illa billah. Itu juga fakir dalam bab milik, mana ada hak milik mutlak kita punya. Semua ni pinjaman, amanah diberi yang kita dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, InsyaAllah. Sambungan kita tu isyarat daripada itulah. Dia datangkan sebuah hadis Nabi SAW, iza alimtum misla syamsi fashadu, kata dia, maka apabila kamu ketahuilah apa maksud yang sepatutnya dipaham pada la ilaha illallah tu. Kalau faham betul-betul aqaidul iman yang ada dalam kedua kalimah syahadah tu,
Dan tahu ni kata dia terang seperti mana matahari. Dalam tu bahasa tu, terang macam dah matahari ni, maksudnya cerah sungguh lah, reti sungguh lah. Tak ada dah apa-apa syubhah dalam bab ketuhanan. Tak ada lah. Maksudnya faham sungguh lah. Kalau sebut je bab Tuhan ni kena sangat. Kalau faham sebut je bab makhluk pun kena sangat. Apa makhluk, status makhluk macam mana? Tak ada langsung kesamaran. Selagi tak jelas, selagi ada kawasan yang masih istilahnya terlindung, gelap, apatah lagi malam, wajib usahakan diri untuk dapat macam terang matahari. Nisbah ilmunya, pengetahuannya, dan kesamaran kalau ada, pastikan dapat disuluh untuk mengeluarkan diri daripada kegelapan dalam bab tersebut. Macam tu kot bahasa dia. Begitu juga sama ada khas kita belajar itu buat ketuhanan. Selagi tak faham ilah, uluhiyah, nafi, isbat, zat, sifat, af'al, asar, mana perbezaan makhluk, khalik makhluk, ciri makhluk, yang makhluk ni banyak tapi sama je semua dari sudut mereka ni berhajat, sentiasa dalam keadaan berhajat, dan Allah lah penunai hajat. Dan atas nama makhluk takkan boleh tunai hajat makhluk. Allah saja yang boleh menyempurna dan menunaikan segala hajat makhluk. Faham akidah ni, itulah istilah sekali lalu sebut kata terang matahari, maka naik saksilah kamu. Masa tu bersaksilah kamu. Fashhadu, bersaksilah kamu. Baik, apa maksud bersaksi ni? Yakni tiada lagi syak dan tiada lagi zon dan tiada waham. Jadi masuk fashhadu tu maksudnya fatayaqanu, yakinlah kamu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita yakin tu. Yakin ni yang tak tahu dia kerja hati. Dan dengan yakin itulah baru dipanggil iman. Isyarat Nabi SAW, al-imanu huwal yaqin. Iman ni ialah yaqin. Satu jalan nak dapat yakin, ilmu. Dan ilmu tu macam mana? Ilmu yang terkandung dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni. Kenapa kena sebut situ? Pasal La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia kayu ukur besar kali kot untuk menilai seluruh kefahaman kita dalam bab-bab akidah ni. Selagi tak boleh nak dihubung kaitkan kefahaman akidah dengan La ilaha illallah ni, mai datang mana, maksudnya ada syubhah lagi kita dalam bab-bab ketuhanan. Malam ada kita sebut sikit, misal yang contoh masalah tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham, tak ada kufur, tak ada syirik, apa? Tak ada wahabi, tak ada syiah, tak ada pahaman yang menafikan makhluk, yang kata makhluk ni tak ada realiti, makhluk ni bayang-bayang. Maksudnya mesti ada masalah dekat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni. Mesti ada benda usah tak faham ni. Duk faham Nabi Muhammad ni mat kampungnya, duk faham Nabi Muhammad ni kalau dia duduk zaman ni dia pun akan bersara daripada jawatan Nabi Rasul dia. Hak tu mesti tak faham Muhammadur Rasulullah. Mestinya dia kata Nabi-Nabi dan Rasul ni, khas Nabi Adam pun buat dosa, turun pada syurga buat dosa, mesti tak faham Muhammadur Rasulullah ni. Mesti tak faham. Dia duk faham Nabi Ayub buta, duk faham Nabi Musa telo, duk faham Nabi Yunus lari pada kaum dia tu kena telan dengan ikan. Mesti tak faham punya lah Muhammadur Rasulullah. Mesti tak faham. Mesti tak faham. Orang yang faham La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni takkan ada masalah dalam bab ketuhanan, takkan ada masalah dalam bab Rasul. Takkan. Dia mesti menepati piawaian pasal ni aqaidul iman, ni kesimpulan dia.
kesimpulan iman itu semua dalam la ilaha illallah. Jadi siapa ada masalah tu, maksudnya dia tak tahulah apa yang sepatutnya dia kena saksi asyhadu pada la ilaha illallah, pada asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu. Satu mesti kena cerah, terang, jelas. Dan antara nak dapat terang, jelas, cerah ni mesti kaifiat dia belajar, kasab, tuntut, kena bersungguh. Dan istilah bersungguh, macam mana dobik kitab bahasa dia, tuntut tu, tuntut betul-betul lah. Walaupun online, walaupun apalah adik-adik tu, walaupun susah, jauh, miskin, susah, tua cara tua, muda cara muda, miskin cara miskin, kaya cara kaya, yang dekat cara dekat, jauh cara jauh, yang duduk sini, yang live cara live. Tuntut sungguh. Pasal apa? Pasal dia pelajaran besar. Juga kita akhiri malam sebut mengenai ayat Quran, qu anfusakum wa ahlikum nar. Tu dia lah tu. Pelihara diri kamu daripada api neraka. Macam mana nak pelihara diri kita daripada neraka? Pastikan faham yang kita betul-betul yakin untuk syahadahkan la ilaha illallah, tak ada langsung syubhah dalam bab ketuhanan. Dan juga nak syahadah Muhammadur Rasulullah, tak ada syubhah langsung dalam bab Rasul dan apa yang dibawa oleh Rasul. Yang ni diri kita, lepas tu wa ahlikum, dan juga ahli kita. Kai ahli rumah, antara ahli ni jami' muslimin muslimat. Faham macam ni, masuk kubur memang selamat. Istilah satu guru kita dia sebut, faham betul akidah macam ni, tambah pula sentiasa duduk kerana zikir di hati, mentauhidkan Allah Ta'ala setiap hari, mati, itulah mati dalam iman. Hidup pun dalam iman, mati dalam iman. Tambah duduk sentiasa musyahadah dengan Allah Ta'ala, zikir Allah la Rabbi, Allah la Rabbi. Dia bagi ada aku, dia bagi hidup aku, dia bagi dengar aku, dia bagi melihat aku, dia bagi bercakap aku, dia bagi makan minum aku, dia sediakan matahari untuk aku, dia sediakan oksigen untuk aku, dia sediakan rumah untuk aku, isteri untuk aku. Kalau duk boleh hidup dalam keadaan macam tu, mati masuk kubur, malaikat muka nakir tanya ma rabbuka tu, tak ada masalah, langsung nak jawab. Memang jawab Allah Rabbi. Bahkan kalau dah memang hidupnya tu, sebelum dia tanya kita dah zikir dah, bangun Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, la ilaha illallah. Sebelum dia tanya ma rabbuka tu, jawab siap dah. Dia takkan tanya lah. Maksud apa? Dia akan kata sesama dia, kata apa, hamba ni, hamba Allah ni, kita tak payah tanya lah siapa. Dia tu jawab siap dah, kita tak payah tanya. Kalau tanya pun, mana ikhwanuka, muslimun muslimin, muslimin muslimat adalah ikhwan ni. Siapa? Oh ya, aku jaga sangat, aku jaga diri aku daripada api neraka, keluarga aku, begitu juga semua jiran tetangga aku. Orang ramai pun ada kerisauan dalam hati aku, kenapa dan mengapa mereka tak nak ikut ajaran Islam ni. Aku duk sebar, aku duk ajar. Semua ni aku duk buat perbuatan tu pasal aku faham mereka ni saudara mara aku, kena selamatkan mereka daripada api neraka Allah Ta'ala. Tanya tu memang jawab clear. Bahkan masyhur sebut tutup guru lambat kita, ada orang yang dikecualikan daripada soal munkar nakir. Antaranya yang orang yang macam kita ciri sebut ni. Kalau kita belajar, dengan kita belajar ni dapat macam tu, faham macam tu, reti macam tu, hadir hati macam tu, zahir kita betul macam mana ajaran Nabi, perjalanan hidup pun betul, ilmu yang diajar tu pun tepat akidahnya, hati perasaan pun sama macam mana hati perasaan Nabi SAW. Nak semua orang umat ni semua beriman, semua jadi muttaqin, salihin. Kalau memang kita ada perasaan macam tu, maksudnya betul surah, sirah, sarirah kita dengan Muhammad SAW. Memang yang ni akan dapat najat daripada nar, takkan tersentuh api neraka sikit pun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita tu. Jadi syarat dia
nak pergi lepas daripada sentuh api neraka, takkan kena langsung ni. Akidah ni betul, dan pastikan usahakan diri lawan nafsu untuk takwa. Takwa. Apa makna takwa? Junjung perintah Allah Ta'ala, tinggalkan segala larangan ni dengan keadaan iman ni sahih. Bahkan istilahnya rasiqa, akidah Allah Ta'ala ni jelas, terang. Bahkan kita hidup di atas akidah itu, waktu ibadah pun rasik, kemah, mantap, fardu tak ada cedera, bahkan diperkayakan dengan sunat, bahkan sentiasa duduk keadaan zikir. Yang ni memang najat daripada nar, lepas sama sekali daripada api neraka. Inilah istimewa umat Nabi Muhammad SAW. Belajar bagi betul disiplin ni, kita memang tahu dah rahmat Allah Ta'ala akan beri kat kita ke depan apa dia. Jadi inilah yang kena sibuk. Kalau gaji 50,000 sebulan, belum tentu lepas api neraka. Ui, kasar sikit tu. Jadi PM belum tentu jadi lepas api neraka. Dia muda berebut nak jadi menteri besar lah apa ni, belum tentu lepas api neraka. Jadi silap nyantu sebab masuk neraka. Dapat apa? Dapat gelaran, dapat glamour, populariti, belum tentu lepas api neraka. Orang yang boleh lepas api neraka, itulah orang hakiki berjaya. Ulaika humul warisun, ulaika humul muflihun. Orang itulah orang yang betul-betul waris syurga, orang yang betul-betul dapat kejayaan. Yang kata ke akhirat, dunia pun dah berjaya dah. Siapa? Tepat kedudukan macam mana Allah Ta'ala perintahkan, mengikut ajaran Nabi akhir zaman, insyaAllah. Baik. Jadi kata Rasulullah tu, yang itulah maksud secerah matahari tu. Yakinlah kamu, peganglah sungguh-sungguh. Dah yakin nak buat apa pula? Isyarat juga dalam hadis Nabi yang lain, dia kata kul amantu billahi thumma istaqim. Dah sebutlah aku beriman dengan Allah Ta'ala ni, dan mentasdikkan apa yang Rasulullah bawa ni. Lepas tu buat apa? Fastaqim. Isyarat juga Al-Quran, Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, dah beriman dah, aminu billahi wa rasulih, berimanlah kamu dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Dah beriman, nak beriman buat apa lagi? Antara maksud dah beriman ni, aminu, berimanlah kamu dengan Allah Ta'ala dan Rasul dia. Maksudnya istaqimu ala tauhidikum, istiqamahkan di atas iman dengan mentauhidkan kamu dengan Allah Ta'ala. Lagi apa makna aminu? Ya ayyuhallazina amanu aminu, ai i'taqidu i'tiqadan ataupun aminu imanan tasdiqan. Asalnya ya ayyuhallazina amanu imanan muqallidan wa tu aminu ay fa aminu imanan tasdiqan. Wahai orang yang beriman sebagai iman taklid, berimanlah kamu dengan iman tahqiq, iman tasdik. Jadi faham tak apa? Ada tahap iman, ada tahap iman. Jadi kita belajar ni tujuan dia untuk increase iman, nak naik iman. Ilmu kita belajar ni pun yang ni lah kata ulama, ilmu iman. Kita duk sentiasa musyahadah ke Allah Ta'ala tu, itulah dipanggil amal iman. Kita duk zikir hadir hati ke Allah Ta'ala tu, itulah dipanggil amal iman. Itu amal iman. Kita belajar kan ilmu murah-murah ni, matematik, ilmu sains, ilmu bedah, bukan dapat iman. Ui, kasar sikit tu. Ya, bedah orang bukan dapat iman. Tapi kalau buat tu dengan ada iman tu, yang tu ialah antara sebesar-besar ibadat, baru jadi ibadat. Tapi dasar dia iman. Kalau semata-mata cari angkos,
Oh, dapat duit ialah apa saja kalau ikut kehidupan dunia ni, kalau bukan di atas dasar tauhid Allah Ta'ala, di atas untuk junjung perintah Allah Ta'ala. Kalau kata ada urusan pekerjaan membuat tu bukan atas dasar untuk tolong dan bantu muslimin menunaikan hajat dia. Sama ada orang sakit kita rawat, kalau orang nak membeli kita tolong jual, kalau dia perlu makanan kita tolong tanam, kalau dia perlukan makanan kita tolong tangkap sebagai nelayan. Buat apa saja urusan di atas maksud kita nak tolong, nak tunai hajat muslimin muslimat ni, buat tu dengan iman dengan Allah Ta'ala. Barulah amal yang kita buat tu semua tu jadi ibadat Allah Ta'ala. 24 jam ibadat. Nak hidup dengan cara menyentuh tu yang cabaran tu. Khas besar cabaran macam mana nak sebut semua tu, saya nak syarah apa. Akidah kita yang rasik macam ni barulah rasik ibadah, baru ibadat dia terima. Kalau katalah akidah kita ni mantap tapi ibadat malas, fardu ada cedera, tapi akidah sahih, masih jamin syurga. Tapi kalau akidah kita masalah, reput makanan ni, akidah Wahabi, akidah Syiah, akidah pluralism, menerima semua ajaran sama. Akidah duk kata arak ni ada kelulusan syarak, orang kafir boleh minum. Bahaya tu akidah tu. Bahaya macam tu. Walaupun kau ibadat puasa setiap hari, malam tak pernah tidur pasal duk tahajud, tiap-tiap hari pergi umrah pasal duduk di Mekah, contoh. Akidah rosak macam tu, masuk neraka kekal abadi. Pasal apa? Fasik. Bukan fasik, fasid akidah. Akidah fasid. Alhamdulillah. Itu wajib, fardu ain, fardu di atas fardu. Ngaji tauhid ni fardu di atas fardu daripada segala fardu. Itu yang datang dengan perintah dia, fa'lam annahu la ilaha illallah. Datang dengan pengen nama tu dengan sungguh, tahu sungguh, kenal sungguh, reti sungguh, faham sungguh, la ilaha illallah. Baik. Maka daripada Nabi diambil kias oleh segala ahli sufi radhiyallahu anhum pada bicara uzkurullah itu, kan? Pada bicara zikrullah itu, ahli sufi dia lagi dalam faham dia, kan? Pasal tak dipanggil sufi ni orang yang dah memang dah takhalluskan diri dia hanya untuk Allah Ta'ala. Yang datang ungkapan-ungkapan daripada mereka ni, dia kata apa? Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi Jalallah, Allah is enough for me. Oh, dia punya faham. Bukan saja akidah macam tu, perjalanan syariat ni pun betul. Allah is enough for me, dan ma fi qalbi ghairullah, no others inside my heart except Allah Ta'ala. Pasal apa? Makan Allah Ta'ala bagi rezeki, dia ingat Allah. Yang ada ni dia ambil, dia pakai, dia guna mengikut perjalanan syariat. Mana yang dibenar dan tak dibenar, dia tak dibenar, dia tinggal. Nanti ada apa yang dia dapat melainkan hati hadir ke Allah Ta'ala. Itu yang ma fi qalbi ghairullah. Jadi ahli sufi ni pada bicara zikrullah itu, hendaklah dilihat nyata cahayanya terang dalam hati. Oh, demo punya syarahan macam ni lah. Cahaya zikrullah itu terang dalam hati seperti cahaya matahari atau cahaya bulan, atau seperti emas atau seperti perak yang baru. Istilah baru ni emas perak yang berkilat, bukan yang kusam. Pasal emas perak biar lama tak digonyoh, yang tu kot bahasa, tak pun tak rendam dalam air teh. Pasal kaedah nak bagi kilat, rendam air teh, jangan rendam cuka. Kenapa rendam cuka? Makin nipis lah kawan tu.
Elok sekilo, tinggal sekerat kilo esok. Maksud apa? Dia mengakis kan, berlaku tindak balas. Dia akan jadi emas oksida pasal rendam dengan cuka. Emas oksida pula. Lupa saya. Campur dengan, kalau campur dengan asid, ada siapa ingat? Ingat? Tak ingat? Besi kalau bakar jadi oksida. Tak betul yang saya sebut tu. HCl, hydrochloric. Tak ingat saya. Tapi dia akan nipis. Nak cerita emas tu lah. Emas perak ni yang baru, maksudnya berkilat, berkelip. Jadi sentiasa bersinar. Hati itu sentiasa digosok, digonyong. Cuma sebut emas perak tu, bandinganlah hati mana boleh gonyoh macam tu. Jadi gonyoh hati tu macam mana? Kena sentiasa, istilah dia muraqabah. Ini istilah sikit. Apa maksud muraqabah? Hati ni kena, dengan hati ni sebut tempat kan? Tapi alat dia fikir apa dia? Aku ni hidup. Mana boleh aku hidup? Allah hidup aku. Tu gonyoh pun dia berkilat. Kalau duk aku ni sihat siapa? Tengoklah aku makan apa. Semua makanan yang berzat, badan aku sihat. Macam mana? Tu ulaika kal an'am tu, macam lembu kambing tu. Macam apa? Tak musyahadah langsung kat Allah Ta'ala. Ni aku makan makanan berzat pasal tu badan aku sihat. Tak langsung pandang pada imun nikmat. Siapa bagi nikmat? Ada pun tak rasa Allah Ta'ala bagi ada. Itu bukan bercahaya, tu gelap, zulumat tu. Jadi memang antara kaedah dia untuk jadi terang cahaya ni, berkilat ni, macam matahari apa disebut tu, emas perak, mesti kena ada zikrullah. Antara zikrullah tu bukan sebut Allah saja, tapi hadir hati Allah siapa? Allah apa? Allah khaliqi, Allah ni Rabbi, Allah ni Maliki, Allah yang cipta aku, Allah ni yang mentadbir aku, Allah yang memiliki aku. Habis-habis dah apa? Allah wujud, aku ni dia wujudkan. Allah kidam, aku baru ada. Allah sedia ada. Allah baqa, aku binasa. Kalau nak sebut Arab tu tak kerti lah kan. Hadir tu lah. Allah kuasa, aku lemah, ni ada kuasa. La quwata illa billah. Allah melihat, aku ni buta, ni lihat. Allah je aku melihat, dia jadi mata aku. Pula tu bukan jadi milik aku. Aku ni pemegang amanah aja. Hadir hati ni, clear. Tauhid. Seperti kerananya, baik. Seperti tiada karatnya, sebab tu kata emas baru, karat. Seperti tiada karatnya, mata kelabu ke lampu malam. Lagi yakni tiada syak. Tu maksud kata terang, emas perak, dan tiada zon, dan tiada waham. Tak ada waham langsung. Tengok makan ni, makanan. Engkau bukan mengenyangkan aku, tapi aku kena makan kau. Yang kenyangkan aku ni Allah. Tak ada ragu langsung. Ada orang kita belajar pelajaran tu dijebak mulut. Ada pula makan nasi, Allah yang kenyang. Nak makan nasi, kenyang lah. Ya, simple lah benda tu. Ada pula bila kita sembelih ke potong ke, ambil timun, potong irai-irai. Bukan pisau yang potong, Allah yang bagi potong. Ada pula pisau pula, kita tu potong, bukan pisau lah. Kan boleh terima akidah ni. Dia akidah dia, akidah hukum adat. Dia bukan hukum akidah hukum akal. Ada disiplin tu. Kaedah kita kata hukum adat, hukum akal apa? Yang memotong, yang hakiki memutus yang tu memang bukan pisau, Allah. Andai kata pisau boleh memotong, matilah Nabi Ismail dalam peristiwa dengan Nabi Ibrahim tu. Tak mati siapa? Tu faham tauhid. Di situ ulama ambil dilalah macam-macam.
Nanti yang kena mengaji sungguh faham. Orang yang ada akidah, ada faham betul ni, inilah perjalanan hidup dia. Walaupun masa yang sama dalam akidah dengan Allah Ta'ala macam tu, tak pula pergi ambil pisau hirih badan, tak pula pergi ambil pisau tumpul, pergi potong benda yang tak boleh kerat. Kata Allah yang bagi putus, bukan pisau. Jangan buat bodoh gitu. Sabab dibuat, tapi murni hati akidah, bersih, terang, jelas, crystal clear. Allah yang memutuskan. Wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah rama. Kalau kita betul-betul buat ikhtiar untuk lontar memanah, tepat kena, bukan aku bagi kena, Allah yang bagi kena. Aku sabab aja. Tapi nak bagi kena tu macam mana? Kita buat sungguh-sungguh ikhtiar nak bagi kena. Walaupun kena, nafiyan ubarriu abra'u min hauli wa quwwati ila haulika wa quwwatika ya Allah. Aku lepaskan daripada daya upaya aku. Kalau nisbah kejahatan, aku lepaskan keupayaan boleh tinggal maksiat. Aku lepaskan keupayaan untuk aku boleh buat taat ni daripada keupayaan aku kepada daya upaya yang Allah beri kepada aku. Bawa ahli tauhid. Besar tu pelajaran tu. Itu istilahnya tak ada waham tu. Tak ada syak, zon, waham sama sekali. Bahkan clear kawan tak ada. Jadi macam mana nak boleh clear ni? Ilmu clear. Satu sebut Allah ya, faham tak? Allah, 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 Allah. Sebut Allah ya, clear. Siapa faham ni? Allah ni siapa? Zat yang, nama bagi zat yang wajibul wujud, kan? Yang bersifat dengan sifat kamalat, takkan ada sifat kekurangan, dan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang dia tak hajat pada satu. Semua makhluk pada hajat pada dia. Allah, Allah tu semua aqaidul iman lah tu. Tak ada aqaidul iman ni, tu yang sampai ada orang kata Allah ni tak ada makna. Tak boleh, nak kena ulang kat benda-benda tu. Itulah ancaman kita. Payah ada orang kata sampai Allah ni tak ada makna. Kata dia nak jadi makna macam mana? Kena susun subhanallah. Kaedah bahasa Arab, subhanallah pun belum ada makna, baru mudah-mudah boleh. Mana ada makna lagi? Kena takdir dia punya fi'il dan fa'il, baru boleh jadi subhanallah, baca subhana tu. Tak faham, tanya saya lain tu. Saya cerita ni muntah hidup pula. Subhana tu mafhum mutlak tu, asalnya usabbihu subhanallah. Aku tasbih dengan Allah Ta'ala sebagai apa? Sebagai tasbih dengan Allah Ta'ala. Jadi usabbihu subhana, satu baca subhana. Kalau dia mubtada' khabar, subhanu, mana khabar? Kalau jadikan dia mubtada', mana mubtada' dia mahzuf ke? Allahu akbar, tu mubtada' khabar. Alhamdulillah, tu mubtada' khabar. La ilaha illallah, nafi li jinsi. Tu pun bukan senang nak faham. Yang nak faham ni apa? Aqaidul iman yang mesti dipaham, walaupun kita tak faham terjemah tu, tapi sebut Allah je dah faham dah. Allah ni siapa? Takkan tak kena. Kalau tak selepas pagi ni nasi lemak, wah tu pun kena. Allah takkan tak faham. Allah jadikan aku berhajat pada dia. Dialah hidupkan aku ni, dialah bagi aku nyawa, dia yang bagi aku melihat, dia bagi aku mendengar. Takkan tak faham, tak faham lagi tu. Dan jangan tak tahu, cabaran memang besar nak faham dengan dia. Satu jalan dia apa? Zikir, fikir. Dan tiada menaruh dan sangka lagi dalam hati, nyata tersurat dalam hati itu, yakninya tetap teguhlah. Nak baca apa tu? Tiada menaruh kurus, kuris. Baca Jawi ni lah susah. Nak baca Arab. Tiada zon, tiada syak, zon, waham, artinya tiada menaruh
gusar lah, balik roh. Gusar, guris. Gusar bukan tanggung sikit. Pasal dia tulis tiada menaruh dan sangka. Sangka. Jadi adik-beradik mana tu lah, kalau tu apa benda tu, kalau baca guris boh biar. Pasal nak faham, tak ada langsung terguris, tercala akidah dan tak ada sangka-sangka sikit apa pun lagi dalam hati. Tak ada apa-apa lah. Memang solidnya, padu, jitu pergi ke orang sana. Hasbi Allah cukup. Gigi dia kata hasbi Allah tu, wa Allah isina for me, Allah meri liya kafi. Benda Allah meri liya kafi, Allah isina for me. Kalau kata apa kita ada susah-susah apa masalah apa, jangan, don't worry, Allah isina for me, Allah meri liya kafi. Allah yang akan mencukupkan aku, bukan aku cukupkan, bukan makhluk. Masih yang sama, sebab tu buat. Pula tu kalau ada hajat, keperluan, tak pernah minta ke makhluk. Minta siapa? Allah. Kat kita lah pula yang tu lemah. Kita kalau cerita bab akidah macam tu pun nanti orang kata, takkanlah tak minta langsung kat makhluk. Mak. Apa dia? Kita punya kuat akidah kat makhluk, bukan kuat Allah Ta'ala. Sepatutnya macam mana? Dia tak akidah kuat kat Allah Ta'ala, walaupun kat mulut tak minta, yakin walaupun kita tak bersuara apa pun, dengan kita mohon kat Allah Ta'ala ni akan sampai. Pasal yang gerakkan hati orang untuk selesaikan apa hajat dan keperluan kita Allah, bukan kita. Macam-macam hal ni. Kalau kami di sini, duduk sini sebulan ni, nak cadang duduk sebulan ni, saya sendiri satu hal, yang mereka yang ada sini ni semua pelik-pelik semua kami. Pelik apa? Bukan duduk satu tempat. PKP, saya kena PKP tu, mana aku nak duduk, dah duduk pondok lagi orang tak pergi mengajar pula, susah pula kepala otak saya. Ya Allah, bagilah aku cari idea apa, mana aku nak duduk ni. Duduk tenggung ni saya fikir. Ada orang lain pula fikir niaga pun tak boleh, kena PKP ni, beli barang dah, sedekah habis semua, aku nak pergi duduk pondok, duduk kat ustaz. Ada orang nak pergi duduk pondok. Ada orang yang duduk sini, dia kata kalau ustaz main duduk sini bagus juga kata. Ni kami bertemu satu periuk ni, satu periuk dua sekali. Allah merilia kafi. Itu yang ni ada main pada Johor Pasir Gudang, nak main seminggu duduk dekat sebulan lah. Mana pernah fikir dia pun tak pernah fikir. Kami lagi tak pernah fikir apa. Allah, ni tak tahu ni sebulan ni, dia orang duduk 2 bulan ni. Kita nak fikir 2 sebulan je, duduk 2 bulan. Kita fikir nak khatam kitab, khatam tak khatam, tu buat ada seminggu lagi, tak tahu dah nak khatam. Mudahan khatam. Untuk khatam dia tak sebulan lagi. Kita khatam 2 kitab pula esok. Bukan hari kita ni pun. Tu pun hari kita duduk sini pula, ada yang tak ada kerja pun. Sampai ada orang muskil, kau orang fikir kerja apa? Mana ada kerja? Tu mereka nak makan apa? Ni ada makan. Ada orang muskil lah. Tu tak kerja nak makan lah kan? Tu minyak motor kena isi, nak kerja. Yang ni tak kerja pun ada yang minyak motor. Kena isi lah. Mana mari? Saya pun tak tahu main mana. Nak kata apa? Yang ni kita diajar tauhid. Pelajaran ada keliling kita ni, mengajar kita macam mana untuk balik orang Ta'ala. Ada orang ada duit, tak boleh pergi mana, kena PKP. Duit, peganglah kau dengan duit. Nampak? Ada kereta Mercedes, Ferrari, tak boleh keluar, kena surat pula, polis tak bagi. Duduk rumah bungkus je lah. Nak start enjin pun tak boleh. Start enjin boleh lah, nak keluar tak boleh. Orang lah bawa kereta Ferrari. Lu tu nak pegang lagi dengan kereta kau, pegang lagi dengan duit kau. Ada pangkat, tak ada apa. Tak tahu apa suasana yang ada kat kita ni.
Itu bencana yang balak Allah Ta'ala bagi ni, menyedarkan kita bahawasanya yang besar ni, mesti semua ni urusan ni bukan daripada kita, tapi daripada Allah. Dia yang takbir alam ni. Ada kita nak tapi tak jadi, ada yang kita tak nak, tak boleh nak dapat. Nabi sebenarnya bagi dia apa? Allah. Jadi besarnya apa? Takwa Allah Ta'ala, iman ke Allah Ta'ala, taat perintah dia. Dapat PKP ni bukan untuk memuram durja di atas dunia dan tak boleh nak diusaha, tapi dialah satu keseronokan untuk boleh untuk ada hubungan dengan dia. Dia tukut bahasa dia. Mudah Allah Ta'ala bagi kita tu dapat pula memang sempurna dengan tu, bahkan kena PKP lagi, mujur lagi kan. Mujur ni bahasa hulu sikit tuan-tuan. Ada orang kena PKP kata siap bagi penerangan ni, lalu rumah tidak dibenarkan untuk keluar daripada rumah, kena PKPD. Semua penduduk-penduduk dalam kawasan taman ini dikenaki untuk melakukan ujian swab dan daftarkan diri untuk mendapat bantuan makanan harian. Sesiapa yang tidak melakukan pemeriksaan tidak akan dibenarkan keluar daripada kawasan dan tidak diberikan bakalan makanan. Pergi swab, hari-hari orang hantar makanan. Alamak, relax sebulan. Rezeki senang tu. Buat apa duduk rumah, nak buat apa? Takkan nak melantak je. Oh, kasarnya bahasa. Nak kata apa lagi? Takkan nak tidur je. Orang buka live, kau tengok lah aku ngajar. Oh, bubur je tu kan. Duduk rumah sambil makan kacang, boleh makan lah, tak masalah. Tapi jangan apa yang dia ajar tak dapat. Apa cerita ni? Nak cerita iman ni, tak ada langsung guris, tak ada sangka apa dalam hati, nyata tersurat dalam hati itu. Yani maksud kata dalam hati itu tak ada guris, tak ada sangka apa tu, tetap teguhlah dan pengenalnya akan imannya pada la ilaha illallah. Makhluk tak ada bersifat ilah sama sekali, melainkan Allah jualah ilah. Muhammad Rasulullah, Muhammad ni benar-benar utusan Allah Ta'ala dan benar apa yang dibawanya, yakni tasdiknya akan dia. Bahasa-bahasa dia pakai iman, tasdik, tak ada syak, zon, waham, semua bahasa-bahasa istilah iman ni. Cuma nak dapat tasdik tu betul-betul membenarkan dia macam mana. Dah ada ilmu, belum tasdik lagi. Macam mana nak tasdik? Sampai hati itu betul-betul boleh dirojok ke Allah Ta'ala. Oh, tasdik. Tasdik dia bukan perbuatan mulut. Saya yakin ke Allah Ta'ala. Bukan mulut, hati. Rojok ke Allah Ta'ala. Hati boleh rojok. Jadi apa faham tu? Hati nak kena sedar lah. Nak kena hidupkan hati. Baru hati hidup. Kalau tidak, hati tak hidup. Kalau takat pengetahuan aja, itu istilahnya baru zahir. Macam mana boleh pergi batin? Batin ni hidup hati. Macam mana boleh hidup hati? Sedar. Apa? Hidup hati ni apa? Kenal. Hidup hati ni apa? Realizing kita ke Allah Ta'ala. Kita sedar ke dia tu, hati tu hidup ke dia tu. Itu istilah hidup hati. Itulah kerja hati. Kerja hati apa? Kenal. Cam. Itu kerja hati. Kerja hati kita banyak cam makhluk. Kita nak kerja hati ni cam khalik makhluk. Bau orang masak ini bau ikan masin ni. Contohlah kan, tak adalah bau ikan masin ni. Itu macam bau doyan aja. Oh, kenal dia doyan. Istilahnya masih pusing makhluk. Cam makhluk tak cam khalik makhluk. Nak hujan ni makhluk. Macam mana? Allah turunkan hujan tu itu. Alhamdulillah. Nak pergi sedar kat situ tu bukan senang tu. Bawa kereta tu hujan. La ilaha illallah. Allah hujan. Kita tahu hujan ni betul tidak? Buka aircon, kuat sikit. Itu je. Itu belum tasdik Allah Ta'ala.
Bawa kereta je nak. Allah yang mudahkan kita bawa kenderaan. Elok je kita lancar. Semput pula. Dapat balik rumah macam tu. Sampai dekat rumah. Alhamdulillah. Lepas tu nak start balik mati. Alhamdulillah. Mujurlah mati kat rumah. Tak adalah susah kita. Allah bagi kita senang. Alhamdulillah. Kereta mati tak boleh start. Alhamdulillah. Ya. Tak pergi bengkel tu innalillah punya pasal. Tapi macam mana? Adalah hikmah tu. Allah Ta'ala nak bagi rezeki orang bengkel tu. Pasal apa? PKP. Dia pun tak ada kerja. Habuan dia tu. Kalau tak simpan duit dalam poket kita. Ni urusan Allah Ta'ala. Nak bagi kawan tu dapat duit. Kita masuk bengkel kita, dia repair. Masuk kereta kita masuk bengkel, dia repair. Nah, habuan kau. Ambil. Apa masalah? Kita ni pegang je. Takkan tak mau keluar duit langsung. Keluar pun ya, bukan benda susah. Allah yang takbir untuk duit ni pergi siapa ke siapa. Dia yang takbir. Ada benda kita tak nak, tapi dia yang bagi. Yang ni mesti sampai kat kawan ni. Jalan dia kereta kau rosak. Yang ni mesti dapat duit kau ni. Jalan dia tangki kau bocor. Yang ni duit ni mesti sampai kat dia. Jalan dia lampu ni terbakar. Yang ni duit ni mesti sampai. Pasal apa? Jam ni bateri habis. Ni duit ni mesti sampai kat dia. Pasal apa? Yang ni ada lah pasal. Kita satu bukan boleh ngeluh apa. Bukan kerja kita. Bukan kita takbir alam. Kita takbir apa yang kita memang diberikan keupayaan untuk takbir tu, takbir kita lah. Ada benda bukan takbir kita, baliklah pada pentakbir hakiki. Cuma nak dapat macam tu, hak tu macam mana? Dia bukan sembang mulut, dia kena hati berjalan. Dan ni ilmu ni apa dah? Ilmu untuk boleh ada jalan kita untuk tasdik, ada jalan untuk boleh merujuk ke Allah Ta'ala. Ilmu tak ada, memang tak boleh rujuk ke Allah Ta'ala. Tak boleh apa. Macam mana nak rasa aku ni mati, Allah hidup? Tak ada ilmu ni, macam mana nak pergi sana? Memang tak ada. Dia tak akan pergi Allah hidup aku. Dia pergi apa? Aku makan ubat ni lah, aku sihat. Aku makan nasi ni, makanan berzat. Tengok hari makan tu, tengok darah tengok. Body tengok. Tengok. Kalau macam ni tak jadi. Ni nak tahu apa lah, lembek. Lebih tengok makan aku tu padu tu. Saja buat lawak gitu kan. Kita akan rasa tu lah. Kena mazat. Tengok kereta aku. Tengok aku bawa kereta je. Boom. Habis. Mati boom. Ikut. Tak jauh tak ada jalan. Allah Rabbi. Orang kata, oh aku mati sedar-sedar. Oh kereta aku mana? Rumah aku mana? Duit aku mana? Kena tanya Allah Rabbi. Apa Rabbi? Rumah aku, duit aku. Tu yang tak boleh tanya, tak boleh jawab dalam kubur tu. Kalau doa Allah Rabbi, la ilaha illallah, Allah bagi hidup aku. Mati ya? Allah bagi hidup aku balik. Alhamdulillah. Malaikat tak tanya, aku tak tanya, dia jawab dia lah. Jadi kita nak bawa hidup ni, nak bawa hidup tu lah. Yang ni tasdiknya akan dalam hatinya, teguhlah dan tetaplah tiada berubah-ubah lagi kehendaknya itu. Telah diketahuilah serta ia fahamlah ia akan sekaliannya itu. Nak diulang tu, tasdik, yakin, faham, reti, apa-apa. Ilmu semua cukup. Kalau kita tak lalu ilmu tu macam mana? Tak ada ayat lain. Taubat pergi ngaji lain. Kalau dan kita baca kitab lain, ngajilah. Tak ngaji dengan saya pun tak apa, ngajilah dengan orang lain. Tapi ngaji tu kena fardu. Lebih fardu daripada cik makan lagi. Jadi fahamlah ia akan sekaliannya itu dalam hatinya. Bukannya ada tersurat yang tersuratnya dalam hatinya daging segumpal yang bernama jantung. Fahamlah ia akan sekaliannya itu dalam hatinya. Yang dia faham dalam hati itu bukannya ada tersurat, bukan tertulis. Tu. Tersurat ni mana tulis? Jadi apa yang ada dalam hati ni bukan benda bertulis. Dan yang tersuratnya dalam hatinya, dan dalam hati itu bukan benda yang tersurat.
Bukan benda bertulis, bahkan yakin tu, faham tu, sedar tu, reti tu. Dan dalam hati ni apa? Hati ni daging segumpal yang bernama jantung. Tu jangan ada, memang ada kitab sebut hati jantung. Nah, adakah kalimah Allah ataupun kalimah Muhammad dalam jantung ia seperti ambilan orang salah? Hasyallah, sekali-kali tiada seperti ambilan orang itu, tetapi yang dikedaki oleh segala ahli sufi. Dia nak cerita ahli sufi tu tak habis lagi rupanya. Jadi kalau ahli sufi dia ambil dengan pahaman betul ni, macam mana kita sebut tadi tu, yakin, tak ada ragu, bergantung ke orang Ta'ala, rujuk ke orang Ta'ala, tak ada syak, zon, waham. Yang nak baikkan hati, jantung, bukan tertulis di hati, di jantung, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan. Kalau ambil macam tu, yang tu ambilan orang salah. Hasyallah, maksudnya maha suci Allah. Qulna hasyalillah, hasyalillah. Ni hasyallah, boleh baca hasyallahu. Sekali-kali, maksudnya maha suci Allah Ta'ala daripada faham la ilaha illallah ni. Yang la ilaha tu tertulis di jantung hati, bukan macam tu. Maksud hati jantung tu bukan tulis la ilaha illallah. Hati kita pun kalau korek bedah, kobek, scan, tak jumpa yang tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu. Baik hati, baik jantung. Hati pun bukan maksud hati, komponen hati. Jantung tu pun bukan maksud komponen jantung ni. Itu isyarat aja. Qalbi tu yang disebut, apa yang dimaksud hati tu. Rasulullah sebut inna fil jasadi mudghatan, dalam hati ini ada seketul daging, iza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau dia baik, baik semua. Jantung apa tu? Yang tu kata dia bukan kalam hakiki, dia kalam istiarah. Kan jantung kita dia elok satu badan, pasal dia pam elok semua. Kalau dia tak pam, mati semua. Jantung, atas makna jantungnya tu, atas kata hati-hati. Tapi maksud kolbi yang sebut Rasulullah tu atas syarah ulama, bukan kolbi komponen, tapi kolbi batin tu. Batin ni dia tu. Tam batin tu mana? Hak dengan batin tu boleh mengenal Allah Ta'ala. Itulah kolbi yang dimaksudkan. Mengenal tu. Hati yang dimaksud tu, hati tu boleh mengenal tu. Dalam hati ni yang akan tersentuh, terasa, faham, reti, boleh capai, boleh rojok, boleh mentauhid, yakin. Hati tu, hati tu. Kuat sikit. Atas nama hati nurani ya. Kalau nak guna bahasa itulah. Kalau tak guna pun itulah masuk hati yang dimaksud tu kan. Jadi bukan dengan mana tulisan tersurat dalam jantung, dalam hati ya. Bukan. Tiada seperti ambilan orang itu. Jadi bukan ambilan macam amalan orang salah macam ni. Ada orang faham gitu. Satu saya pernah jumpa, hari itu saya ada sebut sekali ya saya, pahaman yang duk ajar amalan, bunyi amalan sufi. Apa dia? Dia kata tak payah belajar, zikir je boleh selesai masalah. Zikir macam mana? Sampai boleh dengar hati kita berzikir Allah 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 Allah. Boleh dengar hati kita berzikir. Saya dengar tu muskilah. Apa punya pahaman kau ni? Kita berzikir bukan dengan hati kita berzikir. Boleh dengar hati kita berzikir. Ada lah macam tu. Benda. Sebab ada orang dia duduk, dia punya ilmu zahir, tapi cuba nak faham batin, tu yang merepek tu. Tak dapat pula pimpinan guru yang betul. Tak apa benda disyarah. Tetapi yang dikedaki oleh segala ahli sufi radhiyallahu taala anhum, itulah telah diputuslah i'tiqadnya dalam hatinya. Tu maksud dia.
Jadi maksud kata yakin di hati itu bukan jantung hati tertulis la ilaha illallah tu di jantung di hati kita. Kalau belah pun di jantung di hati tertulis tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan itulah. Maksud ahli sufi atau huraian betul ahli sufi ni dengan mana putus i'tiqad dalam hati. Tu dia guna hati yang nurani, yang bangsa rohnya, yang tiada Tuhannya yang selainnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ada guna hati nurani yang bangsa rohnya. Satu kita dah faham, kita duk belajar ni, kita proses belajar pun belajar zahir. Untuk dengan akal kita, kita faham, dengan akal faham tu untuk hidupkan hati. Bahasanya gitulah. Untuk kalau kata hati tu apa? Hati tu kenal dengan akal tu hati. Hidupkan hati maksudnya hidupkan apa kalau Urdu disebut, hidupkan kita punya pehcan. Pasal Allah Ta'ala bagi kita ke akal ni ada jantapan. Betul pasal Urdu betul. Apa ada keupayaan kita untuk kenal dia bagi. Memang dia bagi kita untuk kenal. Kenal ni kenal bau wangi busuk tu tak payah sembah. Tapi kenal apa? Kenal khasnya aku asal dulu kecil ni besar. Tiada yang bagi ada aku macam ni melainkan Allah. Tu kenal tu boleh kan? Boleh. Kenal tu lah yang kita nak belajar dalam ilmu tauhid tu. Hidup aku makan, ada orang bagi makanan tak hidup pun, bagi ubat tak sembuh pun. Yang bagi sembuh, bagi hidup ni bukan ubat, bukan makanan, tu adat aja. Yang bagi sebenarnya Allah. Tu pehcan tu. Nak kena kenal tu. Tu hati hidup. Tu lah hidup hati. Dari hidup hati dengan kita kenal dan fahamnya tu baru hati hidup. Bukan hidup hati ni duduk dengan faham yang salah disebut tadi. Hati kita tertulis la ilaha illallah. Kalau kita luka pun darah terpercik tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan macam tu. Walaupun ada orang macam tu. Saya ada kawan saya dia cerita kan, pasal ni semua orang-orang macam tu kena cerita dia memang pelik-pelik. Dia pernah tu, dia jenis orang memang orang ahli zikir, ahli mengaji, perjalanan syariat dia pun semua elok. Memang ahli zikir bahasanya. Satu hari demam teruk, panas. Suhu ni sampai doktor kata awak ni demam apa ni, pelik kan, suhu panas kan. Okay. Doktor cek daunnya ni, jantung dia bukan bunyi macam biasa tadi ni. Kita duk kan. Jantung dia macam zikir. Duk. Doktor pun pelik. Tak biasa dengar nadi bunyi macam ni. Lalu kita pegang macam gitu ya. Ada orang macam tu. Nak cerita apa? Ada orang yang memang dalam keadaan dia zikir, oleh kerana dah sebati dah, Allah Ta'ala bagi benda pelik-pelik kat dia. Kalau terpercik darah tertulis la ilaha illallah. Memang ada dalam sejarah-sejarah lepas. Kisah pada zaman Imam Muhammad bin Hanbal duk tahan dengan la ilaha illallah Allah ni. Quran ni ialah kalam qadim, bukan kalam makhluk. Ada yang dibunuh. Bunuh kepala terpunggal, dipenggal ni. Masih boleh menyebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah, kalamul Quran, kalam qadim. Quran, kalam qadim. Boleh sebut lagi, kepala terpenggal. Maksud apa? Akidah betul tu. Sebut bab kepala ni antaranya Sayyidina Husain dibunuh di Karbala tu. Kepala dia tu digusung bawa balik Mesir ke bumi. Jasad dia ditanam Karbala. Bawa balik tu. Saya sebut nama Umar sekarang ni. Cerita dia. Masya-Allah. Siapa? Cucu Rasulullah kesayangan Rasulullah. Memang hati dia bersih, suci sangat kan. Apa saya nak sebut ni? Balik tu usung tu. Dalam perjalanan tu ada yang baca Quran. Tu kepala Sayyidina Husain tu tegur. Dia baca Quran salah. Tegur tu baca. Masya-Allah. Baca Quran salah. Memang ada yang luar biasa macam tu lah. Kita yang biasa ni dengan jangan pi cari tu. Pasal itu luar biasa anugerah Allah Ta'ala. Ada karamah, ma'unah Allah Ta'ala beri. Ini yang kita belajar ni. Saya pun bukan ajar tu. Saya bukan ajar untuk bagi darah boleh tulis la ilaha illallah, di hati boleh dengar, hati berzikir. Mana ada, saya bukan ajar itu.
Saya tak dapat gitu. Tapi duk ajar apa? Ajar macam mana nak faham la ilaha illallah tu. Kita dah belajar tu. Jadi dengan mana putuslah i'tiqad dalam hati yang nurani, yang mazruh, yang tiada tuhannya yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Taala. Maka daripada jalan inilah kebanyakan manusia yang tersalah ambilnya pada mengenal la ilaha illallah itu, disangkanya ada tersurat hurufnya itu dalam jantungnya. Ya, itu sesat. Itu bukan maksud yang dikenaki dengan Allah dalam hati. Jadi yang kalau faham tu, yang saya sebut tadi tu sesat lah tu. Kenapa? Kita zikir sampai boleh dengar hati kita zikir Allah Allah. Sesat lah tu, bukan macam tu, faham? Bunyi perjalanan ahli sufi. Sufi yang benda itu. Jadi bukan maksudnya boleh tulis la ilaha illallah. Satu juga zaman ni bila belah pokok kan, belah pokok, tulis la ilaha illallah. Punya tajuk lah kan. Pasal apa tu? Tulis la ilaha illallah, tengok potong buah tomato, la ilaha illallah, contoh. Tengok ganting kayu, la ilaha illallah. Tengok awan, Allah tulis kan. Apa lagi tulis? Kat daging pun tulis, potong-potong daging, hiris daging, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Selalunya orang dia nak cari benda-benda tajuk macam tu kan. Kaedah ulama kita ajar apa? Tak payah tajuk, tengok je pokok. Mana boleh pokok tumbuh sendiri? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Allah tumbuhkan pokok. Bukan gaduh tulis la ilaha illallah itu. Boleh? Tengok je bulu roma ni. Kenapa bulu roma aku tak panjang? Bulu hidung panjang je, misai panjang, janggut panjang, bulu roma tak panjang. Tak payah tulis la ilaha illallah tu. La ilaha illallah, faham saya ada. Allah yang bagi tumbuh, Allah yang tak bagi panjang, yang bagi panjang. Bukan kerja kita. Tak payah tulis la ilaha illallah. Takkan tulis la ilaha illallah aku wali. La ilaha illallah ada kat kulit aku. Wali pula tak kau macam tu. Tak boleh bahasa saya. Bukan macam tu. Memang satu sudut ada tulis kalimah la ilaha illallah dalam kulit kayu lah, apalah macam-macam kan. Untuk buah apa? Dia panggil apa? Dulu biji yang selalu dia jual tu, ada tulis kursi. Dia panggil apa? Ada buah rupanya macam bunga-bunga tu. Selalu jual berkali hari. Dia kata dia orang beli yang dapat masing-masing pegang akan tulis, ada tulis Allah, ada tulis wow. Tuan-tuan tak tahu lah tu, biar je lah. Buah longan. Bukan. Kalau ada sekali pun biar je lah. Bukan kita punya tajuk dekat uji ke rumah ni tulis kalimah Allah, seronok tak kira. Bukan macam tu lah. Nak dapat kalimah Allah tu bukan biji kurma tulis kalimah Allah, ni pokok aku tulis kalimah Allah, ni awan mu aku nampak ambil gambar tulis kalimah Allah. Rasa hebat lah. Nak hebat tu rasa hebat. Nampak batang kayu seketul tunggu ni, Allah bagi jadi kayu ni, la ilaha illallah, itulah tauhid. Bukan nanti tulis Allah kena Allah, tengok awan, tulis awan alih dalam ambil gambar, rasa takjub lah. Tengok awan tu pun takjub dah, Allah bagi jadi awan. Ni yang sakhural lail, ni tengok siang pun Allah bagi siang, Allah bagi cahaya melalui matahari tu, la ilaha illallah. Tu kaedah lama kita ajar. Baik. Disangkanya ada tersurat huruf itu dalam jantungnya, maka saya gialah bagi segala orang yang berzikir la ilaha illallah itu pada tatkala lidah menyebut. Okey, siap. Dia cerita yang salah tak kat tu. Jadi kalau orang sufi bukan ambilan macam tu. Orang sufi ni macam ni, maka ni bawa cerita balik apa dia sebut. Saya gialah bagi segala orang yang berzikir la ilaha illallah itu pada tatkala lidah menyebut lafaz kalimah la ilaha illallah itu
hatinya hadir. Macam mana nak boleh hadir? Kau kena pergi belajar balik apa yang nak kena hadir. La mustaghni'an kulli ma siwahu mutakiran ilaihi kullu ma adahu. Apa benda nak faham istighna' iftiqar tu? Fakir kita makhluk ke Allah Taala, dan Allah ni ghani an kulli ma siwahu. Apa nak pergi hadir? Apa yang termasuk dalam ghani, apa termasuk dalam fakir? Itu nak hadir semua kutlah mustahil. Apa nak bawa satu. Hatinya hadir mengingatkan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Allah lah sembah dengan sebenar. Siapa? Dua ciri besar tu. Ya Allah tak hajat pada satu, makhluk semua mesti berhajat pada dia. Bahasa pendek Allah ghani, G itu saya kita sebut itulah kan. Allah GF. Allah dia ghani an kulli ma siwahu, dan fakir makhluk kepada dia. Semua makhluk fakir kepada dia. Itu maksud Allah lah yang disembah dengan sebenarnya. Tiada yang macam tu melainkan Allah. Atau hanya Allah, ataupun hanya Allah jualah Tuhan. Allah jua Tuhan. Apa makna Tuhan? Dia jua tak hajat pada satu. Allah jualah penunai hajat. Makhluk sentiasa berhajat kepada Allah Taala. Itu pun ada kita sebut dah antara rumusan ringkas perkataan ulama sebut. Makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Allah sajalah ghani. Dia tak hajat pada satu, dialah yang tunaikan hajat makhluk. Jadi perkataan ringkas namanya apa? Hajat. Makhluk sentiasa berhajat. Makhluk bukan berhajat ke makhluk sebenarnya. Makhluk sebenarnya memang berhajat pada Allah Ta'ala. Laluan nak pergi ke Allah Ta'ala, Allah bagi jadi makhluk dia. Sebenarnya yang bagi tunai hajat semua Allah, bukan makhluk. Macam itulah pelajaran tauhid yang nak semat dalam hati, nak jalan hari-hari, setiap masa dalam hati hadir ke Allah Ta'ala hakiki, insya-Allah. Hanya Allah Ta'ala juga yang Tuhan, yang disembah dengan sebenar. Kerana tersimpanlah makna la ilah itu. Apa makna la ilah ni? Tersimpan dalam dia mustaghnian an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu illallahu. Macam mana pelajaran ni? Seperti yang telah sudah dahulu itu perkataannya itu. Sekali lagi kena kita ayat ni. Apa dia? Sudah terdahulu. Jadi apa-apa? Pergi semak balik, tengok balik, nak ulang bukan dia dah. Duk ulang dah pun sambil-sambil tu kan. Kalau dah mantap dengar tu elok je. Untuk apa lagi nak buat? Tak ada jalan lain nak bagi ingat semua melainkan banyak zikir, banyak muraqabah, banyak bagi hadir. Sambil-sambil duduk boleh zikir hadir, zikir hadir. Mudah Allah Taala lembutkan hati kita, bagi kita pergi cari jalan tu dan isi masa kita untuk itu. Amin ya rabbal alamin. Maka makna bihaqqin inilah yang dimasyhurkan, itulah yang dipakai oleh kebanyakan ada tinggal tu. Maka makna ma'bud bihaqqin tu kalau ikut. Bukan makna bihaqqin saja. Allah apa dia? Ma'bud bihaqqa. Itulah makna yang dipakai oleh kebanyakan segala ulama ahli sunnah wal jamaah pada segala negeri yang besar-besar dan yang kecil-kecil, kerana sangat mudahnya dengan sempurnanya hurufnya, dan lagi tiada banyak pergaduhan di dalamnya itu. Akan tetapi kemudian daripada telah sudah faham dan mahir ia akan maksud perkataan istighna dan iftiqar itu dahulu. Ya. Jadi mesti belajar disiplin istighna iftiqar tu dengan semua rumusan dia, baru ambil pendek daripada istighna iftiqar tu apa? La ilaha illallah dengan mana la ma'buda bihaqqin illallah. Baru ambil pendek lagi. Jadi la mustaghni'an kulli ma siwa mutaqiran ilaihi kullu ma adahu. Pendek dia apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Kerana ia mengandungi akan segala sifat yang wajib dan yang mustahil dan yang harus bagi zat Tuhan kita yang bernama Allah. Adapun segala makna yang lain itu musibah, lagi banyak pergaduhan di dalamnya, iaitu seperti mana
La ilaha mawjudun illallah. Situ dulu. Kita tengok masuk nanti, insya-Allah. Jadi kita berhenti. Adapun segala makna yang lain daripada la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi itulah makna yang masyhur dipakai. Yang ni dia sebut ada yang tak masyhur, tapi kalau faham tak ada masalah. Jadi yang masalah macam mana? Yang mengaji banyak-banyak dia tak nak mengaji. Lepas tu terus nak masuk jalan zikir. Lepas tu la maujud illallah. Allah je wujud, lain semua tak wujud. Semua ni hayalan aja. Itu pelak. Pasal apa? Nak shortcut. Mengaji malas. Tu nak cepat. Dia macam apa? SPM tak ambil, terus buat PhD. Try tengok, boleh buat bertuah ataupun ada SPM terus nak jadi doktor bedah, tak masuk universiti macam sila tengok lingkup tak lingkupnya. Kau bedah cicak tak apa bedah cicak pun bukan cicak hidup, mampus cicak tu sikit sekali lalu. Tu bandingan dia macam tu lah. Itu yang kena mengaji dulu. Baru pendek dia la ma'budu bihaqqin tu pun nak faham ma'bud bihaqqin tu bukan sikit tu pelajaran tu. Dia adalah ringkasan daripada la mustaghni an kulli masih wa huwa mustaqirrun ilaihi kullu ma'adahu. Tu pun ringkas lagi. Apa dia? Oi, mesti ambil semua tu baru boleh ambil parti. Jangan saya sebut lagi. Misal segi hak tu. Macam duduk makan pil sebiji tu. Makan pil sebiji ni, kau tahu tak sebiji pil ni nak buat ni macam mana? Kopi radik sudahlah, kok payah sangat kopi radik tu. Mais cawan. Nak mais cawan tu, herba yang ada dalam tu, kau tak tahu. Kau nak masuk hutan, kau nak pergi Kedah, pergi ambil mana, nak cabut pokok apa, tongkat ali, tak tongkat ali apa benda lah. Kalau kata ada 10 herba tu, kau kenai ke pokok tu satu-satu tu? Kena pergi kenai pokok dulu tau. Satu, apa. Lepas tu dah balik nak proses pula. Macam mana nak buat ekstrak dia? Daripada tu, lepas tu macam mana? Nak rebuih dulu ke apa tu, nak ambil air dia. Macam mana nak buat benda jadi serbuk? Lepas tu, formulasikan dia. Bubuh dalam mesin, bubuh dengan krema, tak krema, gula apa semua ni. Masuk dalam sachet, kita ambil air panas, tuang. Mais cawan. Ilmu tauhid dia nak semudah macam tu. Senang banyak. Kopi radik boleh, tauhid tak boleh. Tak boleh. Satu kena belajar daripada awal dengan dalil. Satu. Nak sebut contoh lah kan. Nak sebut contoh tu. Macam kita pergi kedai order pergi kat kedai tu tunjuk nak kuih lapis, masala lodeh, kuih abuk-abuk. Contohlah kan. Saja nak bagi contoh, pergi fikir sikit. Cuba kau buat. Walaupun kau nak buat seketui tu, masala lodeh tu, nak rendam kacang dal, nak ada cabai, nak ada bawang, ada jinta manis. Jinta manis ada jinta putih tak? Jinta putih kan? Jinta manis. Pakai jinta manis. Apa lagi rambut nama tu, garam. Nak tumbuk, walaupun nak buat seketul, kau nak jerang, minyak, waktu kepal-kepal letak. Kau dapat seketui. Yang ni tunjuk Yang penting apa? Ambil ni rumusan yang ulama dah kita pakai, ngaji dia elok-elok, tu masuk mulut. Hadam dengan dia elok. Ni sama. Kita belajar semua tu, hadam dengan dia elok. Jangan tiba-tiba ya, kami tak nak ngaji tauhid ni. Macam apa? Ni semua ngaji ni kulit, kami nak isi. Ni semua ngaji syariat aja. Anak kami nak dapat hakikat. Try dapat tak dapat? Mustahil dapat. InsyaAllah sambung kita kat situ. Dia nak sebut kalau ada orang nak ringkas, nak ambil, faham macam ni, tak kena gaya, memang ada masalah. Kalau faham, tak ada masalah. InsyaAllah situ. Ada soal?
siapa Nabi, siapa Rasul ke? Beza Nabi Rasul ke macam mana? Ya? Soal muka nakir tu, dia akan tanya, siapa dia lelaki ni yang diutuskan pada kamu? Tunjuk dia dalam kubur tu, lelaki ni. Mana rajulul ladzi bu'isa ilaik? Siapa dia lelaki yang diutuskan khas untuk kau? Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya memang akan ditanya, antara soal munkar nakir tu akan ditanya tentang diri Rasulullah tu. Nabi sendiri tanya. Soalan tu apa? Nabi sendiri yang tanya? Bukan. Akan Nabi disoal oleh munkar dan nakir. Oh, itu soalannya. Tak. Ke saya dah cerita tadi, orang yang dah zikir dengan Allah Ta'ala ni, Allah jadikan aku, Allah cipta aku, bila-bila pun ingat Allah, 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 bangun tidur pun Allah, Allah, Allah. Dia mati ni, bila dalam kubur nanti Allah Ta'ala hidupkan dia balik je, kan? Dia sedar tu agak-agak dia sebut apa? Allah, Allah. Orang dah jadi ahlullah dah, kan? Agak-agak muka nakir tanya, saya sebut apa ni? Dia tanya dah balik ya, siapa? Aku tak tanya lagi, dia dah jawab. Soal Nabi kena tanya tak? Kalau ahli zikir macam ni pun tak kena tanya, tambah Nabi dengan Rasul, lagilah kena orang tak lagi gila punya. Memang tak kena tanya dah. Satu, ada ke umum akidah kita, orang masuk dalam kubur disoal oleh munkar nakir, wajib iman. Boleh faham? Dan faham juga, melainkan siapa yang dikendaki oleh Allah Ta'ala. Ayat dia macam tu. Siapa dia orang yang dikendaki oleh Allah Ta'ala tak kena soal munkar nakir ni? Siapa? Orang yang arif billah, arif dengan Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala. Antara kenal arif ni, nak dapat arif ni macam mana? Ilmu tauhid ni semua dia belajar dan dia hadirkan di hati, sebati dengan darah daging, macam mana disebut dalam kitab yang telah terdahulu sebutnya. Yang tu kena sebut kat tu kan. Semua kita dengar dah belajar, kalau dah faham satu ada tak bawa tu, duk zikir tak, duk hadirkan tak di hati? Tak ada, maksudnya memang kita kena tanyalah muka nakir tu. Nabi Rasul macam mana? Ya, Rasulullah ni kalau dia tidur pun dia kata apa? Dia kata namas ainaya, mata aku tidur tapi tak tidur hati aku. Hati dia sentiasa tauhid dengan Allah Ta'ala, musyahadah dengan Allah Ta'ala. Yang tidur mata dia, hati tak tidur. Kita mata tak tidur apa hati tidur? Mata tak tidur, mulut pun tak tidur. Mulut sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati tidur. Saya tak ada tuan-tuan, saya sebut saya ni, saya bukan tuduh tuan-tuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut tak tidur, mata tak tidur, hati tidur. Rasulullah mata tidur, hati tak tidur. Bayang kalau mata dia tak tidur. Kalau berbeza itu, kita kena soal munkar nakir, Nabi Rasul kena soal tak? Okey, faham tu? Jadi apa kerja kita nak buat? Kena hidupkan hati lah. Hidupkan hati, bukan hati tu tulis la ilaha illallah, bukan dengan hati ni diam, dengan hati tu zikir Allah Allah Allah, bukan macam tu, sesat tu. Macam mana hidupkan hati? Yakin, sedar, pehcan, kenal, realize. Macam mana nak bilang hadir ilmu belajar tu, faham la ma'bud bihaqqin illallah. Itu nanti dah sebut tu, la maujud, la maksud, la masyhud, la ma'bud illallah. Macam mana nak faham satu-satu tu? Yang tu ada disebut, yang tu ada pertelingkahan kat situ. Orang tak faham memang bertelingkah, orang faham tak ada masalah apa pun, pasal dah faham makna la ilaha illallah tu. Jumpa itu nanti. Jadi saya jawab soalan dah lah ya. Memanglah kena belajar. Ya, InsyaAllah. Bukan saja belajar, dah faham, nak kena latih lah.
Latih tu dengar. Latih tu kadang lagi susah daripada belajar. Belajar, faham lah. Saya sebut saya ni. Belajar lah, faham dah. Boleh ajar orang lah. Tapi nak latih tu lagi susah. Pasal nak latih tu, dia lawan nafsu. Nafsu malas. Kita layan dia. Walaupun ilmu ada, tak jadi. Hati tak lembut, nak ingat. Tak hadir hati tu. Dia ibarat macam, saya ngaji bahasa dengan guru ada sebut ni. Macam orang hafal Quran dengan ngulang Quran. Hafal Quran senang. Nak ngulang tu susah. Wallahi, ngapal Quran memang senang. Saya bagi kat saya, sejam saya boleh ngapal satu muka. Satu lai saya hafal. Saya boleh hafal. Jangan, kalau bagi tempat saya hafal lagi lah 5 minit je saya hafal. Pasal memang dah hafal. Ini tempat tak hafal lagi. Cari tempat susah-susah tu, bagi saya 1 jam. InsyaAllah sejam satu lai. Depan belakang lah. Satu lai bukan satu muka. Boleh hafalnya insyaAllah. Tapi lepas 7 hari tanya saya balik. Belum tentu boleh ingat. Nak cerita apa? Belajar lagi susah. Belajar dengan mengulang lagi susah daripada mengapai. Pasal mengulang nak istiqomah. Ngapai sekejap aja. Belajar pun sebenarnya bukan susah lagi. Belajar, faham bukan susah. Yang susah apa? Nak istiqomah, hadir hati. Yang tu susah. Yang tu lagi banyak musuh daripada belajar. Kalau belajar pun dah ada musuh, yang tu pun tak selesai, bayang tengok zikir nanti agak-agak musuhnya mana. Yang tu yang kalau zikir pun rupanya tipu. Zikir apa? Zikir yang hati tak hadir. Yang tu yang kata zikir pun macam mana? Dia istilahnya nampak rasik ibadah. Ibadat hebat, kuat zikir, tapi fasid akidah. Akidah rosak. Duk faham Allah Ta'ala, duk faham Allah ni semua makhluk tak ada. Allah ni aku ni maksud. Dia faham Allah. Sampai kita aku Allah, kita ada pada benda yang kita bicara tu kan. Yang salah-salah tu. Jaga. Okey, sekali lalu sebut tu cabaran kita dah belajar ni lah. Macam sikit lagi nak sebut bandingkan tu kan. Nikah tak susah, lepas nikah tu susah. Pandai betul lah saya cakap ni. Dengar, beli kereta tak susah, nak jaga kereta tu susah. Beli kereta kan bayar. Kan? Tengok berkilat merlin aja. Dah beli pun kau tahu perangai dia. Pandai. Alhamdulillah. Mengaji. Dah mengaji satu hari. Dah apa tu? Tak selesai lagi. Nak jaga dia tu susah. Dah orang tak faham dengan kita. Dan sibuk dengan kita dengan apa sepatutnya kita sibuk. InsyaAllah. Bismillah. Ada lagi? Jalan inilah. Ke depan tu, isyarat ke depan. Jalan inilah ya, maksud salah ambil. Pasal yang belakang tu dia sebut betul kan? Pada mengambil makna la ilaha. Ya. Pada mengambil makna la ilaha illallah tu. Okey. Makna ma'bun bihaq ni terlebih dahulu faham makna istirna wa istirna. Ya. Maknanya apabila kita faham Allah tu terkaya dan semua yang berhajat pada dia tu, barulah kita akan mudah nak faham ma'bud bihaq. Ya, betul. So yang tu makna lughawi, yang ni makna istilahi. Makna istilah faham, baru faham lughawi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal ardha min nuri syamsika wa nawwir bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم على معلوماتك كل ما ذكر الذاكر وغفل عن ذكرك الغافل